Dan memang dalam sejarah saya terima kasih pada Cikgu Nazlan bahwa dia bawa cerita bagaimana kerajaan Iraq dulu jatuh kerana pembohongan, terancam, tak ada bukti, tapi niat mereka nak menjatuhkan satu demi satu negara Islam. Dan hari ini sudah menjadi sebab itulah kalau dalam media sosial sudah timbul paradigma yang terbalik, seolah-olah apa dalam media sosial itu lebih dipercayai daripada media mainstream, sehingga dia menidak itu laporan daripada putusan ke berita harian ke LST, itu seolah-olah propaganda kerajaan. Apa dalam Malaysia Kini ke, Malaysia Insider ke, Wall Street Journal ke, Sarawak Report, itu mesti benar. Walaupun saya dua ni kita tahu bahawa ada orang membeli email yang dicuri, dan ada pula cerita email yang dipinda di toko tambah. Apakah sebahagian daripada laporan yang kita baca itu direka-reka oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan mereka? Sebab itulah kita tak boleh benarkan mainan persepsi mengatasi realiti. Saya nak beritahu pada tuan-tuan sekalian, saya pegang kepada amanah sebagai presiden parti, dan saya tidak akan buat sesuatu yang merugikan rakyat Malaysia ataupun ahli-ahli parti. Malah apa saya buat, ada pikirannya. Waktu keperluan tertentu saya kena usahakan. Datuk Nan pun selalu membebel kat saya. Waktu dalam kereta, bila kami duduk, dia kata dia mengeluh, kadang-kadang dia pegang dahi dia. Hak bab tu lah dia pegang dahi dia. Hak bab tu, hak ni yang dia sebut macam tu. Hak tu dia pening. Datuk Nan kalau sesak-sesak, dia cari saya. Dalam dia rasa tertekan, dia cari saya. Saya nak cari siapa? Saya nak tak nak. Kalau Tok Nan datang tu, Cikgu Nazlan datang tu, hak ni yang ketua-ketua bahagian yang selalu datang jumpa saya ni, termasuk hak timbalan-timbalan menteri pun selalu jumpa. Bila jumpa, bawa surat, bawa, lepas itu muka pun muka sedih. Maklumlah nak minta sesuatu daripada Perdana Menteri, kena bawa lah muka sedih sikit. Macam-macam. Tak kurang juga ketua UMNO bahagian. Kalau ketua tak datang, timbalan datang. Timbalan yang jalan satu macam tadi. Ya, datang semua. Sebab ada orang jerantut ni sudah jadi orang internasional. Jadi kita semua mesti faham bahawa saya sebagai Menteri Presiden Parti mesti buat mengikut apa yang saya fikirkan demi kepentingan parti dan negara kita. Percayalah, ini amanah. Saya tak akan. Apatah lagi saya mendukung perjuangan daripada dulu lagi. Lahir dia lebih anak pada seorang pemimpin UMNO. Zaman Tun Razak dulu cara dia lain.
Saya selalu sebut dia Tun Razak tu dia 3 B tu. B apa? Orang tanya kat saya. B bush jacket, B bertongkat, B satu lagi B bergame. Itu style Tun Razak. Tapi hari ini kalau saya pakai tongkat, dia orang akan ingat dua perkara, sama ada saya ni dah kena stroke ataupun saya nak action pakai tongkat. Zaman sekarang ni tak boleh. Kalau tak sihat pun jangan tunjuk tak sihat. Macam di bahagian kalau wakil rakyat tak sihat, jangan tunjuk tak sihat. Baik saja tunjuk tak sihat, orang nak buat kira-kira lain. Kena tunjuk steady saja. Walaupun dalam tak steady, Tuhan saja tahu. Luar mesti tunjuk steady. Kita ni ikut pada keadaan zaman. Sekarang ni zaman macam mana? Zaman ni zaman persekitaran baru, the new environment. Tapi saya nak katakan the new environment, tapi nilai tu mesti nilai yang lama, ya. Nilai kasih sayang kepada parti, ya. Nilai apa? Nilai kebersatuan dalam parti. Nilai apa? Nilai setia pada parti. Nilai apa? Nilai berkhidmat kepada parti dan kepada rakyat. Tapi metodologinya berbeza, senjatanya berbeza, pendekatannya berbeza. Itu yang saya nak tekankan. Dan kita tak boleh gunakan cara lama. Kalau hari ini media sosial jadi medan utamanya, kita juga kena main media sosial. Bila kita tak ada nilai kasih pada parti, ini apa hal ni? Kita nak sambut hari kemerdekaan, ada orang nak buat tunjuk perasaan di tempat yang begitu bersejarah, tempat keramat dataran merdeka. Apa kita nak kata kepada mereka? Tak faham ke mereka ni? Cetek sangat, miskin sangat ke semangat patriotik cinta pada negara? Tak faham ke mereka yang negara kita ini telah terbina atas darah keringat pejuang-pejuang kita yang mati berkorban daripada zaman Mat Kila, Tok Janggut, Dor Said dan pejuang-pejuang UMNO, prajurit-prajurit, tentera-tentera, polis-polis kita yang mati syahid menentang komunis. Kerana apa? Nak pastikan kemerdekaan Malaysia terus kekal di bumi yang bertuah. Mereka ni patut hari kemerdekaan kita kibarkan bendera jalur gemilang. Patut hari kemerdekaan kita ditunjuk bahawa walaupun kita berbeza pendapat, tapi negara Malaysia negara tumpah darah kita. Dan satu hari nanti kita akan disembahkan di mana? Di bumi Malaysia ini. Tak ada tempat lain. Orang ini tak ada nilai kasih sayang kepada negara kita. Bagi malu pada negara kita waktu kita sambut kemerdekaan. Orang UMNO tidak akan rela melihat mereka ini angkatan. Kita sekarang tidak mau. Kalau saya boleh beri arahan 3 juta ahli UMNO boleh turun. Boleh? Ribuan orang jerantut boleh turun. Boleh. Turun, semangat. Tak payah buat kuih dalam beg. Sebab apa? Sebab inilah negara kita, negara Malaysia kita yang tercinta. Dan UMNO lah parti yang paling banyak jasanya kepada negara kita. Beritahu bahawa bila kita jadi ahli UMNO, kita meneruskan tradisi berbudi, berbakti dan berjuang atas nama bangsa, agama dan negara. Ini UMNO.
kita tak mau, kita tak rela lihat orang ni. Siapa dia? Orang ni yang pakai baju kuning ni siapa dia? Ya, nak ganggu, nak mencemar nama baik kita, nak conteng arang pada muka Malaysia, pada dunia luar. Padahal inilah, negara inilah yang menyebabkan, kerana perjuangan UMNO lah mereka telah berjaya hari ini. Kenapa? Macam Ibu Nazlan sebut tadi, kerana UMNO lah daripada cengkaman kemiskinan keluarga dia, hari ini dia jadi ahli parlimen Jerantut, ketua UMNO bahkan. Ya, senang bunyi. Datuk Seri Sharif dengan dia punya gagah, dengan dia punya cara tersendiri dia dan sebagainya, yang selalu masa dulu tu laju ke main. Saya kadang-kadang kena break dia laju. Tapi dia seorang usahawan, berani, berjaya kerana apa? Kerana dasar perjuangan UMNO. Sebab tu dia hari ini sepatutnya dia tak payah jadi MC lagi dah. Satu ketika dulu boleh tahan juga harta dia. Saya dua ni turun-menurun sikit, tak apalah, dia boleh pulih balik. Ini semua adalah kerana perjuangan UMNO. Banyak lagi yang kaya raya, yang jutawan, yang boleh pergi ke luar negara tu, bukan ialah dia pandai-pandai dah, dia usaha-usaha dah. Dia ada kedai, dia boleh niaga lah, pandai meniaga, okey. Tapi kalau pandai saja tak cukup, tuan-tuan. Pandai saja, pintar mereka tak cukup. Sebab apa? Sebab negara kita ini aman dan negara kita ini maju kerana dasar yang diperjuangkan oleh UMNO Islam dan barisan. Jangan fikir kerana, oh, I don't need the government, I am successful because of my own effort. Tak boleh. Not because of your own effort. Kita ni yang berjuang, yang memerdekakan negara. Prajurit-prajurit kita yang mati kerana menentang penjajah dahulu dan juga menentang komunis dulu, termasuk yang kena booby trap. Waktu saya jadi menteri besar lagi, ada lagi curfew. Congco masih lagi bermarajalela. Waktu itu tengah mencari congco. Saya jadi menteri besar, kena pakai 3 nombor plate kerana keselamatan. Tapi yang lucu tu, satu hari driver saya tersalah pasang, depan lain, belakang lain. Kita benar, polis kejar cari saya, betul ke kereta saya? Saya dah kenapa? Sebab kami kesan kereta ni depan nombor lain, belakang nombor lain. Bila buka boot, banyak lagi nombor plate. Itu dia keadaan masa itu. Tapi hari ini, kerana perjuangan UMNO, negara kita lebih berjaya kerana jasa dan budi perjuangan. Kita tak menidakkan dia punya usaha. Tapi suasana negara kita, zaman dulu yang menguji kita, dasar-dasar, termasuk dasar transformasi negara, kita perjuangkan. Banyak yang kita telah buat hari ini. Saya dua ni ringgit jatuh bukan masalah dalaman sangat, masalah luaran. Nilai mata wang Australia jatuh, New Zealand jatuh, sama banyak macam kita. Australia tak ada 1 MDB, New Zealand tak ada 1 MDB, jatuh. About the same, jatuh juga. Semalam naik, ringgit naik sebab harga minyak naik. Dia ada direct correlation, harga minyak naik, ringgit pun naik. Saya tak nafikan kita ada cabaran, kita mesti selesaikan isu-isu tertentu, ya. Bagi tempoh, saya dah terangkan. Bagi masa,
Saya yakin boleh diselesaikan. Tapi janganlah menghempap segala-galanya atas kepimpinan negara kita. Janganlah persalahkan segala-galanya atas kepimpinan UMNO dan kerajaan. Fikirlah bahawa kebanyakannya adalah dari luar, external factor, yang menyebabkan minyak jatuh, sawit jatuh, getah jatuh. Kita tak boleh nak kontrol harga minyak, kita tak boleh kontrol harga sawit. Walaupun saya dua ni kita dah bincang dengan kerajaan Indonesia, dua hari dulu saya bincang dengan Menteri Kanan Indonesia bagaimana kita boleh kerjasama. Tapi hakikat, kalau di China mengucuk ekonominya, saya bagi contoh, kalau dulu China dia kembang 11%, hari ini dia kembang 6% ekonominya. Dia kurang beli kereta, kurang beli tayar, kurang beli getah. Kurang beli getah, harga getah jatuh. Itu dia hakikatnya. Dan zaman dulu pun, waktu saya jadi Menteri Besar tahun 81, 82, zaman kemelesetan ekonomi, semua tak laku. KSK pun tak laku masa tu. Tapi ramai minat KSK. Ramai bersusun-susun luar pejabat saya. Saya balik lambat seumur, semua bawa surat sampul coklat, buka-buka tengok, siap dengan plan sekali, siap. Dan kat bawah tu tokek tunggu. Saya pun tengok, saya perhati daripada tingkat Menteri Besar, saya tengok kat bawah, keluar pada pejabat saya, itu jumpa dengan tokek bawah. Saya tengok semua ni. Saya tengok. Ini semua pengalaman kita. Bukan salah kita, faktor luaran. Tapi percayalah, kalau kita bersatu, kebersatuan dalam parti, kalau kita kasih sayang pada parti, tak ada masalah dan cabaran dugaan yang akhirnya tak boleh diatasi oleh UMNO dan Parti Barisan Nasional. Daripada dulu, masalah dulu lagi dahsyat daripada hari ini. Masalah UMNO diharamkan, masalah krisis Asian Financial Crisis, kemelesetan 82-86, berat. Tapi kita berjaya kerana kita ni dalam satu keluarga bersama, dalam parti. Sebab itulah hari ini bila UMNO bahagian dirantut kata menyokong penuh kepimpinan saya dalam apa jua keadaan, saya ucap terima kasih. Saya akan terus memimpin parti dan saya akan terus memberi perhatian yang berat. Jerantut memerlukan lagi pertimbangan tertentu. Betul tidak? Nah, belum umum lagi dah tepat. Saya memang nak tolong. Sebab itulah hari ini saya nak beritahu bahawa ada yang boleh saya bagi. Ya, ini antaranya nak supaya hospital Jerantut ni di-upgrade kan, ya. Sebab kalau sakit serius sikit kena hantar ke Temenggong. Jerantut agak tak ada kemudahan, macam-macam kekurangan. Jadi saya nak beritahu bahawa dalam RMK 11, ya, dalam RMK 11 kita akan upgradekan hospital Jerantut. Dan saya juga akan meluluskan peruntukan sebanyak 5 juta untuk gantian penuh asrama
di Sekolah Kebangsaan Kuala Sat. Dan sebagai tambahan, kerana Timbalan Ketua ingatkan saya bahawa Dewan ni saya bagi waktu saya jadi Menteri Besar. Tahun 83, maknanya berapa tahun? 32 tahun dulu. Dewan yang kita sidang. Jadi saya akan meluluskan peruntukan untuk menaik tarafkan Dewan. Saya lebih selesa dan kerana orang Jantut selama ini memang sangat sayang dan setia kepada saya. Saya ucapkan dulu sekarang Cikgu Nazlan pun teruskan tradisinya dan Jawatankuasa Bahagian pun tetap bersama-sama supaya dia tidak, he is not lonely. Dengan kata-kata demikian, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim resmikan persidangan UMNO Bahagian Jantut dengan istimewa. Tidak UMNO! Tidak UMNO! Tidak UMNO! Tidak barisan! Tidak barisan! Tidak barisan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lonely.